Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, untuk subjek geografi tingkatan 2 bab 4, kita akan sambung perbincangan modul geografi page 20 and 21. Okey. Please sediakan juga buku teks geografi, buka bahagian subtopik 4.2, 4.2. Tajuk pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Okey, kalau kamu tengok dalam modul ini, page 20, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia boleh dibahagikan kepada 4. Pertanian, pembalakan, perikanan dan pelancongan. Macam mana cuaca kita, iklim kita, khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun mempengaruhi our activity, our kegiatan ekonomi untuk penduduk di Malaysia. Jom kita refer teks. Muka surat 55. First, pertanian. Okey, iklim kita, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan pelbagai jenis tanaman. Kelapa sawit, getah, koko, lada hitam dan macam-macam lagi. Okey. While di kawasan tanah tinggi pun tak kurang ya. Walaupun suhunya sedikit berbeza. Suhunya rendah, 18 hingga 21 darjah Celsius dan sesuai juga untuk penanaman tumbuh-tumbuhan yang bersesuaian dengan kawasan tanah tinggi. Teh, sayur-sayuran, buah-buahan yang sesuai dengan hawa sederhana. Contohnya di kawasan Cameron Highland dan Kundasang di Sabah. Tengok ni, pelbagai jenis bunga, teh, strawberry dan macam-macam lagi ya. Okey. Pertanian settle. Next, pembalakan. Again, cikgu ingatkan, iklim kita khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun sesuai dengan aktiviti pembalakan. Suhu kita yang agak panas but at the same time amount hujan yang banyak menggalakkan pelbagai jenis tumbuhan. Tadi saya cakap. Termasuklah pokok-pokok di hutan hujan tropika. Terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia atau pedalaman Sabah dan Sarawak. Tak kurang juga. So antara pokok-pokok kayu balak yang berada di Malaysia ialah antaranya cengal, meranti, nyatuh dan keruing yang terdapat di hutan hujan tropika. So again, iklim kita menggalakkan aktiviti kegiatan pembalakan. Next, point number 3. Ketiga, iklim kita khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan aktiviti perikanan. Tetapi pada musim tengkujuh tu apa? Tolong catatkan sedikit. Maybe you can use pencil untuk catat tengkujuh ni. Musim hujan yang lebat. Biasanya hujung tahun lah, November, Disember dan early January. Di bahagian pantai timur. Kita dah belajar sebelum ni. So, musim tengkujuh, semasa tiupan angin monsun timur laut, nelayan di pantai timur tidak dapat turun ke laut. Kerana keadaan laut yang bergelora, angin yang kuat, ombak yang tinggi berbahaya kepada mereka. Oleh sebab itu, nelayan-nelayan ini biasanya pada musim tengkujuh ini, hujung tahun ini, mereka buat aktiviti-aktiviti lain lah. Okey. Seperti dalam gambar pun you boleh tengok membaiki pukat. While nelayan-nelayan di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, Selangor, Perak, Pening dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Walaupun masih ada musim tengkujuh tapi tak teruk seperti di bahagian timur laut Malaysia kerana angin monsun timur laut. So, hal ini disebabkan kawasan perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang kerana kita ada banjaran Titiwangsa dan juga
kita ada Sumatera yang melindungi kita daripada angin ribut kencang. So antara aktiviti menjemur ikan di kawasan pinggir pantai dilakukan semasa cuaca panas. Tengok ni. Okey. Seterusnya, poin yang keempat, pelancongan. Iklim kita, khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun memang menarik minat ramai pelancong. Bukan sekadar pelancong di Malaysia, pelancong overseas juga. Kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana, means tak adalah panas sangat tapi tak adalah sejuk beku sangat. So we call it hawa sederhana, bersuhu sederhana. Udara yang nyaman menarik kedatangan pelancong. Kawasan tanah tinggi macam Genting Highland, Cameron Highland, Kundasang di Sabah. Tak dilupakan juga kawasan di bahagian perairan laut. Walaupun suhunya panas, tinggi, namun suhu itu sesuai menggalakkan pertumbuhan batu karang, corals dan aktiviti menyelam scuba. Memang aktif lah. Kawasan pantai kita cantik Boleh tengok, boleh google kawasan, especially Pulau Sipadan, Sabah memang cantik. Pulau Redang di Terengganu, Pantai Damai di Sarawak. Okay, di textbook juga ada tunjukkan gambar Cameron Highland, ada penanaman strawberry, Kundasang di Sabah, ada penternakan lembu Bukit Larut di Perak. Okey. Jom kita terus tulis jawapan ke dalam modul kita. Dalam modul ini, information berkaitan pertanian dah settle. Tapi ini settle, next pembalakan pula. Apa informasi penting yang kita boleh dapat daripada pembalakan? Awak refer buku teks, terus tulis jawapan. So, jawapan di ruangan pembalakan, kita boleh tulis, kita pilih sikit jawapan yang the main point lah. Okey. Suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Okay, that's it. Awak boleh ambil jawapan ini dan terus tulis di bahagian pembalakan. Okay. Settle. Next. Perikanan. Okay. Kita tengok macam mana kita punya iklim di Malaysia, khatulistiwa, menggalakkan aktiviti perikanan. Jom. Tengok the main point first. Ini pun penting juga. Nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun sebab mereka terlindung daripada tiupan angin kencang monsun timur laut. So, saya rasa itu pun boleh juga. Just the point. Next. Pelancongan. Okey, macam mana iklim kita panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan pelancongan di Malaysia. Okey. Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun menarik minat ramai pelancong. Okey. Cuba. Suhu air laut menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti menyelam scuba. Ni pun boleh di point Kenapa pelancong suka datang ke Malaysia? Kerana suhu kita sesuai untuk pertumbuhan batu karang yang cantik. So mereka suka pergi di kawasan kepulauan kita, Malaysia. So itu adalah jawapan untuk pelancongan. Settle. So mana nak dapat jawapan page 20 ini, memang you just refer to the textbook. Just now saya dah highlightkan antara main point yang penting yang awak boleh terus tulis di sini. Next. Okay.
4.3. 4.3 ni pula kita akan tengok 4.3 kesan kegiatan manusia. Tadi kan kegiatan manusia tadi kita bincang 4. Antaranya pertanian, pembalakan, perikanan, pelancongan. Macam mana 4 aktiviti ni beri kesan terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey. First kita tengok kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni apa? Kesan rumah hijau ialah fenomena peningkatan suhu bumi. Bumi kita menjadi semakin panas, semakin hari semakin panas. Dan akibat banyak haba terperangkap di dalam atmosfera bumi. Sebahagian haba akan dipantulkan ke angkasa lepas. Awak boleh Google pasal kesan rumah hijau. Actually subjek sains pun ada belajar kesan rumah hijau. Greenhouse effect. So, gas rumah hijau penting untuk mengekalkan suhu bumi. Memanglah bagus so that suhu bumi ni tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Tapi sekarang ni semakin lama kesan rumah hijau ni semakin teruk. Yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Bumi makin panas. So, apa yang menyebabkan kesan rumah hijau ni berlaku? Punca-puncanya sebab bakar sampah ke sisa pertanian, pembalakan yang tidak terkawal, pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil. Bakar, pembakaran terbuka. Okay. So, inilah kesan rumah hijau. Kita boleh tengok inilah kita punya lapisan atmosfera kita yang terdiri daripada gas karbon dioksida, gas metana, nitrogen dioksida dan CO2. Dan gas-gas ini adalah gas rumah hijau yang memang merangkap haba. Kita dah lah panas sebenarnya di bumi ni. Ada semakin banyak gas-gas ni, lagilah haba terperangkap di dalam lapisan atmosfera. Haba dipantulkan ke bumi. Karbon dioksida merangkap kebanyakan haba yang dipantulkan ke bumi. The trap heat dalam dalam bumi ni lah, dalam lapisan atmosfera bumi. Okay. So, kesan rumah hijau ni, efek dia akibatnya apa? Bila bumi kita makin cair, tengok ni, ais di kutub. Ais makin melt. Suhu bumi semakin panas. Certain kawasan berlaku kemarau. Perubahan iklim dan berlakunya kebakaran hutan. Saya nak tunjukkan sedikit perkongsian. Okey, kesan kegiatan ni. Tadi kita dah tengok kesan rumah hijau. Kita tengok. Selepas ni kita akan tengok pulau haba. Pulau haba ni apa? Urban heat island. Maksudnya sama juga macam kesan rumah hijau. Konsepnya keadaan sekeliling menjadi panas, tapi pulau haba ni kawasan urban, kawasan bandar. Hujan asid dan juga jerebu. Awak tengok ni gambar ni. Kesan rumah pada tahun 1940. Salji membeku. The same location pada tahun 2006. Salji cair. Dah jadi sungai dah. Mana salji yang before this dah melt. More than half. Lebih daripada separuh. Within 60 years. So you just imagine nanti zaman anak-anak kita lagilah panas agaknya. Panas sangat sampai salji di kawasan utara pun melt, cair. Awak tengok ni. Suhu purata bumi. Dulu bumi tak adalah panas sangat. Makin lama suhu bumi dah semakin meningkat. Suhu dah makin panas. Lama-lama dah macam dalam oven dah. Tahun 2020 dah panas dah. Okay. So, kita terus sahaja. Di sini ada diminta kesan rumah hijau. Maksud kesan rumah hijau ialah kesan rumah hijau. Maksudnya ini kita boleh ambil dari sini. So, kesan rumah hijau ialah apa? Tulis ini saja. Refer textbook. Fenomena peningkatan suhu bumi. Pun boleh dah, peningkatan suhu bumi akibat haba yang terperangkap dalam atmosfera bumi.
Akibat banyak haba yang terperangkap dalam atmosfera bumi. So, ini adalah maksud rumah hijau. Next, soalan minta kesan rumah hijau. Soalan minta punca rumah hijau berlaku dan kesan. So, kita boleh tengok dekat sini. Punca dia, awak boleh ambil all this. Pelupusan sampah, awak ambil 2 saja pun dah boleh. Kegiatan pembalakan, kebakaran hutan, pembakaran api fosil. For example, you just nak ambil ini dan ini saja pun dah boleh. Then, kesan. Kesan awak boleh ambil yang sinilah. Again, you can just choose to. Pencairan ais di kutub, peningkatan suhu bumi. Tulis 2 je dalam modul tu. Done. Siap. Next. Pulau haba. Pulau haba pun diminta tulis maksud. Pulau haba ialah punca-punca pulau haba berlaku dan kesannya. Okey, jom kita baca sekejap pulau haba. So, ini adalah pulau haba. So, maksud pulau haba ada dekat sini. Pulau haba ialah fenomena suhu kawasan tepu bina di dalam bandar. Bila kawasan bandar, dia lebih panas daripada kawasan sekitarnya. Tengok dalam gambar ni. Kawasan bandar normally banyak buildings. Kawasan bandar usually banyak pelepasan asap, exhaust kenderaan dan kurang pokok. So, kawasan bandar ni adalah kurang pokok, banyak asap dibebaskan. Buildings pun banyak yang dibuat daripada kaca. Buildings yang dibuat daripada kaca akan memantulkan cahaya. Means, this area panas. Compare tu kawasan di sekelilingnya. So, dekat sini, angin, flow angin baik. Ini pun taklah sepanas di kawasan bandar. So, keadaan ini kita panggil pulau haba. Urban heat area. Okay, jelas ya. So, maksud pulau haba tadi dah tahu. So, puncanya pula kita boleh ambil daripada sini. So, di sini ada banyak bangunan konkrit, kesesakan jalan raya, pelepasan asap, bahan pencemar seperti abuk debu, kekurangan tumbuhan. So, awak boleh pilih, awak just pilih 2 sahaja. Maybe ini pun awak boleh ambil ni pun senang. Kekurangan tumbuh-tumbuhan. Boleh. Tu antara punca pulau haba. Lagi satu, ni. Pelepasan asap oleh kenderaan. Boleh juga. So, kesannya ialah, efek dia ialah, ni. Peningkatan suhu bandar. Kawasan bandar jadi panas. Suhu dia tinggi. Not just that, maybe kesihatan manusia juga terjejas. Mungkin juga kos elektrik. Bila kita panas, kita akan buka kipas sahaja atau siapa yang mampu, mereka akan pasang aircon most of the time. So, kos elektrik meningkat. Dan semua ni. Kamu boleh just pilih 2 saja pun tak apa. Mana-mana 2. Dan next. Hujan asid dah ditulis. Jerebu. So, jerebu pun sama. Jerebu nak maksud jerebu, punca jerebu dan kesan jerebu. Saya rasa jerebu murid-murid dah biasa. Almost every year jerebu pasti akan berlaku di negara kita. Jerebu jadi kerana saya pernah cerita sebelum ni. Kebanyakannya disebabkan oleh pembakaran ladang sawit di negara Indonesia. Kebanyakannya lah kebiasaannya. So, maksud jerebu. So, jerebu ialah zarah-zarah halus that yang we cannot see with our bare eyes. Yang tidak nampak oleh mata kasar. Tapi dia masih ada di atmosfera. Banyak kepekatan yang tinggi. Means banyak, ada habuk yang banyak di atmosfera, but we cannot see it clearly. Then, punca jerebu, awak boleh ambil. For example, pembakaran hutan. You just choose 2. For example. Ataupun ni, pembakaran terbuka. Bolehlah. Enough. Maybe juga volcano.
Letusan gunung berapi. So kesannya apa bila jerebu ni? Macam-macam. Satu lagi, tapi yang paling penting ialah masalah kesihatan sebenarnya. Bila jerebu, right, kita mudah batuk, sakit mata, siapa yang asma. So you just choose to untuk kesan jerebu. Okay, that's all. Terima kasih.